sama sekali, dan sistem radio amatur ini mampu untuk menghubungkan bekalan bantuan dengan mangsa. Dan inilah sistemnya yang telah pun kita kongsikan tadi, dan inilah cara ia beroperasi. Kita telah pun bawa peralatan dan kita telah membuka satu stesen radio ataupun pusat radio amatur di Angkasa Puri. Ia membantu untuk menghubungkan gerak kerja pengangkutan bekalan makanan dan yang mana pusat-pusat pemindahan yang tidak mempunyai bekalan seperti bekalan lampin bayi, misal kata, mereka boleh hubungkan melalui radio amatur. Benar. Dan bagi mereka yang masih biru berkenaan dengan radio amatur ini, termasuk saya sendiri, untuk kita lebih lanjut lagi bagaimana ia berfungsi, dan mungkin selepas ini kita boleh lebih mahir dalam soal radio amatur ini supaya kita lebih bersedia dalam perkara-perkara seperti ini. Jadi kita bersama dengan tetamu-tamu kita merupakan sukarelawan unit radio amatur dan pacuan empat roda yang juga pengeras operasi sukarelawan seni, iaitu Encik Roslan Ghani. Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, selamat datang. Ya, dan juga itu ucapkan selamat datang kepada Tuan Haji Muhammad Aris Bernawi, merupakan Presiden Malaysia Amateur Radio Transmitter Society ataupun singkatannya MATS. Assalamualaikum dan selamat datang diucapkan. Terima kasih. Ya, pertama sekali mungkin dari segi operasi radio amatur bila berlakunya bencana alam seperti ini, bagaimana agaknya ia berfungsi secara menyeluruh? Mungkin kita boleh mulakan terlebih dahulu. Okey, sebenarnya komuniti radio amatur ni telah wujud sekian lama. Dia satu dunia sebenarnya, dan di Malaysia pun sangat popular. Cuma apabila berlaku bencana secara individu, sebab radio amatur ni dia adalah hobi. Tetapi apabila berlaku bencana di kalangan rakan-rakan radio amatur ni sangat teruja untuk nak membantu. Dan selama ini kami membantu tetapi secara tidak ada platform dan tidak dikenali secara rasmi. Dan kita mengambil inisiatif ini untuk bergabung dengan Jabatan Penerangan, sebab kita dapat tahu penerangan menghadapi beberapa masalah isu yang berkaitan. So kita jadikan satu platform dengan Jabatan Penerangan di bawah kita panggil Kembara Jalinan Kasih Komuniti 1 Malaysia, unit radio amatur dan pacuan empat roda. Sebab di kalangan pemain-pemain radio amatur ni juga ada mempunyai 4x4. So kita gabungkan itu jadi satu pasukan yang boleh bergerak dengan lebih pantah dan lebih berkesan. Dan dengan cara ini juga kita menggerakkan keseluruhan pemain-pemain radio amatur di seluruh negara yang berada di lokasi-lokasi itu supaya menghantarkan maklumat kepada kita, yang mana kita telah pun wujud satu bilik komunikasi bersebelahan dengan bilik berita RTM supaya maklumat itu dapat disampaikan dengan cepat, tepat, dan seterusnya pihak televisyen akan dapat menyampaikan maklumat terus kepada rakyat. Baik, Tuan Haji, kita selami sedikit capaian radio amatur ini. Apakah capaiannya, dan adakah ia menggunakan frekuensi yang sama seperti transmisi radio biasa? Bagaimana, Tuan Haji? Okey. Radio amatur sendiri telah wujud di Malaysia ni since 1948. Kita MATS sendiri ditubuhkan 1952. Dari dulu dan sekarang kita ada melibatkan diri dalam berbagai aktiviti bantuan seperti inilah. Secara individu atau secara kumpulan. Dalam kes yang kita alami hari ini dan seminggu ni, kita telah sebelum kita pun telah alert. Kita telah beritahu ahli-ahli di setiap negeri yang terlibat supaya bersedia. Jadi bila kejadian ini berlaku bukan di satu negeri macam tahun lepas, hanya satu negeri saja. Jadi kita buat satu approach yang coordinated approach supaya kita akan lebih berkesan lagi bila menghadapi perkara-perkara seperti inilah. Jadi stesen telah ditubuhkan di mana yang individu akan group together so that dia bila berkumpul bersama, maknanya operasi ini boleh dilakukan dalam selama 24 jam. Bukannya asal sempat saja, 24 jam. Jadi kita ada operasi di Temerloh, di Kuantan, di Kuala Terengganu, Kemaman, di Kelantan sini ada tiga stesen. Dan lepas tu ada beberapa stesen relay lagi di Arau, di Gemas, di Rembau, dan even di Miri sendiri. Sebab sistem kita ni kadang-kadang bila kita transmit, kita terlepas dari kawasan destinasi yang kita nak pergi. Jadi
kawasan tu tak dapat, tapi kawasan yang dapat. Jadi dia akan relaykan lah. Sebenarnya yang mustahaknya bila information maklumat daripada tempat kejadian nak datang kemari, tak sampai ke sini direct, mungkin lalu relay station atau direct lah. Dia relay ni daripada rakan-rakan kita di luar sana, dia memang bergerak, tetapi dia dapat maklumat, dia dapat dengar conversation kita itu, dan dia boleh monitor yang mana dia ada stesen itu tidak dapat nak respon, mungkin atas sebab tertentu. So dia akan pick up that message, relaykan kepada kita. Dan sehingga hari ini, setelah 24 jam kita berfungsi di sini, bertindak sebagai bilik gerakan, kita telah pun mewujudkan sebanyak 14 stesen sebagai base station di luar sana, untuk sebagai pusat komunikasi daripada rakan-rakan yang bergerak, maklumkan kepada stesen di sana, dan stesen di sana menggunakan HF untuk relaykan mesej ke bilik gerakan kita di sini. Laporan terkini yang diterima berkenaan dengan situasi banjir, apa agak aja? Sebentar tadi ada satu kawasan bilik gerakan di Pahang, saya lupa di lokasi mana, yang mana kawasan itu telah pun dinaiki air. So bilik gerakan kita di situ terpaksa dipindahkan ke kawasan lebih tinggi. So keseluruhan operasi di situ dalam proses pemindahan sekarang ini. Itu pada jam 8 tadi. Tepat saya tak dapat nak sebab tidak ada dengan saya, tetapi kita ada rekodkan maklumat ini, kita telah pun sampaikan. Dan daripada masa ke semasa, kita ada juga malam tadi jam 9 malam kita dapat maklumat daripada rakan radio amatur yang dalam perjalanan nak balik kampung. So dia terperangkap di antara perjalanan Kuantan dengan Gambang, tak silap saya. Dia melaporkan dia terperangkap, tak boleh ke depan, tak boleh patah balik. Lebih kurang jarak lebih kurang 10 km, kenderaan tersangkut, jam. So semua tak boleh bergerak. So kita cuba dapatkan maklumat daripada dia, bagaimana keadaan di sana, dah berapa lama terperangkap, dan bagaimana dengan keadaan makan minum. Daripada, sebab bila dah tersangkut macam tu, itu pun dah dikategori jadi mangsa dah. Ya, dan mereka ni juga perlu disampaikan bantuan, dan kita juga perlu mendapatkan maklumat mereka, statistik mereka, berapa ramai kanak-kanak, bayi, mungkin ada orang warga tua yang perlukan perhatian. So dengan cara tak langsung, inilah fungsi kita, menyampaikan maklumat. Terima kasih Encik Rosli kerana bersama kami, dan terima kasih Tuan Haji kerana sudi bersama-sama. Terima kasih kepada pihak MAS kerana menghulurkan bantuan yang cukup kritikal perhubungan, sesuatu yang memang kita perlukan dalam situasi seperti ini. Dan terima kasih juga kepada semua rakan-rakan yang menggunakan radio amatur ini, kerana tanpa anda mungkin jalinannya tidak dapat dilengkapkan dengan sepenuhnya. Kita ambil kesempatan ini kepada rakan-rakan di luar sana, baik anda radio amatur ataupun anda adalah 4x4, cuba hubungi kami untuk direkodkan di mana anda berada, supaya kita dapat tahu anda juga membantu di luar sana. Hubungi kami melalui frekuensi 9 Mike 4 Charlie Mike Alpha. 9 Mike 4 Charlie Mike Alpha. Itu call sign station kita di sini, untuk menyampaikan maklumat. Dan tolong daftarkan anda di mana saja anda berada, supaya kita dapat rekodkan setiap aktiviti anda, sebab segala maklumat anda lah sangat penting kepada bilik gerakan. Saya rasa cukup penting untuk kita mendalami lebih lagi tentang fungsi radio amatur ini. Mungkin pada masa yang akan datang kita akan dalami lagi. Kita ucapkan banyak terima kasih kepada kedua tamu kita, dan untuk seketika ini kita akan berehat. Kita akan kembali lagi selepas ini untuk misi menghulurkan bantuan yang